أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar, apa khabar semua? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini bersama-sama dengan Ustazah kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 1 bidang ibadah, tajuk 18 bersuci asas kebersihan. Okey, dalam tajuk 18, pelajaran 18 bersuci asas kebersihan ini, kita akan belajar maksud taharah, hukum taharah, dalil taharah, cara taharah, alat-alat yang digunakan untuk bersuci, alat-alat yang boleh digunakan untuk bersuci, air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci, kadar dua kolah, perbezaan antara bersih dan suci, kepentingan bersuci terhadap alam sekitar. Okey, ada 10 benda, ada 10 perkara yang akan kita bincangkan. Okey, sekarang kita tengok maksud taharah. Okey, maksud taharah, okey, kita fokuskan dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, dari segi bahasa bermaksud suci dan bersih. Manakala istilah suci dan bersih daripada hadas dan najis. Okey, ini taharah, suci dan bersih maksud taharah tu. Okey, kita akan tengok nanti perbezaan di antara suci dan juga bersih. Dua benda yang amat-amat berbeza untuk kita tengok, untuk kita faham, untuk kita amalkan supaya segala amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa hukum taharah? Okey, wajib ya. Wajib. Okey, taharah ini wajib bagi setiap individu yang ingin melaksanakan ibadat sunat, solat dan tawaf, memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran. Mereka haruslah suci daripada hadas dan najis dan bersih daripada najis pada pakaian, badan dan tempat ibadat. Okey, wajib. Okay, hukumnya wajib. Okey, kepada siapa? Setiap individu. Individu yang macam mana? Yang ingin melaksanakan, okey, pertama ibadat solat dan tawaf, memegang, membawa atau menyentuh Al-Quran. Okey, golongan ni, mereka ni haruslah suci daripada hadas, okey, dan bersih daripada najis. Okey, dekat mana? Pada pakaian, badan dan tempat ibadat. Okey. Apa dalil dia? Okey, dalilnya dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 222. Okey. Maksudnya, okey, ayat Al-Quran, petikkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Okey, ayat dia boleh rujuk buku teks tingkatan 1 muka surat 101. Okey, dekat sini ustazah tak boleh nak masukkan lagi sebab tak boleh, komputer ustazah tak boleh nak support lagi untuk ni Al-Quran, tak boleh nak buat lagi. Jadi ustazah tinggalkan kosong. Okey, kita tengok maksudnya. Okey, ayat dia boleh rujuk buku teks. Okey, sekarang kita tengok maksudnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Ni banyak dah, banyak bertaubat dan membersihkan diri. Okey, dalam Al-Quran pun ada, buka surah Al-Baqarah ayat 222 akan jumpa ayat ni. Okey, itu Allah suka kepada orang yang banyak bertaubat dan membersihkan diri. Okay, Allah suka. Jadi di sini dengan sendirinya kita faham bahawa Allah memang menyuruh
kita membersihkan diri kita. Okey, bertaubat dan membersihkan diri ni zahir dan batin ya. Kita kena bersihkan diri kita. Mengangkat hadas. Okey, mengangkat hadas ni ataupun menyucikan hadas ni ada dua. Hadas ada dua ya, kita kena faham. Hadas ada dua, kita kena tahu. Hadas ada dua, itu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ni buang air besar, buang air kecil, terkentut, terkentut, okey, tersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Okey, itu hadas kecil. Okey. Apabila berlaku perkara tersebut, dengan sendirinya kita tak ada wuduk lah, berada dalam keadaan berhadas. Okey, cara dia untuk menyucikan diri, dengan pertama berwuduk dan yang kedua bertayamum. Bertayamum ni sekiranya tidak ada air sebab berlaku kemarau yang panjang ataupun anggota wuduk yang sakit dan tidak boleh terkena air. Jadi bertayamum lah. Yang kedua hadas besar, iaitu apa dia? Hadas besar ni haid, nifas, wiladah, janabah, mati selain pada mati syahid, keluar mani. Okey, cara dia kena mandi, bukan mandi biasa-biasa. Ini kena mandi mandi niat ataupun mandi wajib. Okey, kalau sekiranya tidak ada air ataupun ada anggota badan yang tidak boleh terkena air, maka kena bertayamum. Okey, itu dia. Mengangkat hadas kecil dan juga hadas besar. Okey, yang kedua menyucikan najis. Yang tadi hadas, yang ni najis. Okey, najis ni ada 3, najis mukhaffafah, najis mutawassitah, najis mughallazah. Najis mukhaffafah ni najis yang paling ringan, iaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya tak sampai 2 tahun dan hanya menyusu susu ibunya sahaja. Okay. Cara dia renjis saja, sapu najis tu renjis dengan air mutlak. Okey, mutawassitah najis pertengahan. Okey, contohnya apa? Air kencing. Air kencing selain pada air kencing bayi tadilah. Okey, tahi, darah, nanah. Okey, itu najis pertengahan. Cara dia macam mana? Okey, kita lap najis tu, buang najis tu, hilang ain dia, warna dia, lepas tu basuh dengan air mutlak sehingga hilang bau, warna dan rasa. Okey, yang ketiga najis mughallazah, iaitu najis berat. Okey, najis berat. Najis anjing dan babi. Okey, atau najis daripada keturunan salah satu kedua-duanya. Okey. Najis mughallazah. Okey. Najis mughallazah ni pertama sama ada najis tu najis anjing ataupun najis babi. Najis keturunan kedua-duanya, okey. Anak anjing, anak babi. Okey, satu hal lagi, anak yang dikacukkan. Okey, yang dikacukkan contohnya pernah dengar cat dog? Okey, contohlah cat dog, kartun kan? Cat dog. Okey, anjing dengan kucing. Contohnya, ia terlahir daripada perkahwinan di antara kucing dengan anjing, lalu lahirlah cat dog. Okey, itu juga dikira sebagai najis mughallazah. Sebab ada keturunan salah satu di antara keduanya. Okey, tadi keturunan anjing. Okey, cara dia bersihkan najis, basuh dengan air tanah dan basuh sekali, lepas tu basuh dengan air mutlak 6 kali. Itu cara taharah untuk menyucikan najis. Faham betul-betul lah. Semoga kita segala ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa. Air mutlak ni, okey, yang ni kita dah ramai dah tahu ni.
Okey, pertama air hujan, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji, air embun. Okey, ini semua ini bersumberkan kepada alam lah, kepada alam semula jadi. Okey, macam mana dengan air paip yang selalu kita guna hari-hari tu? Dah lama dah kita guna air paip kan? Okey, hari ni kita tahu. Air paip dianggap sebagai air mutlak kerana air ini bersumberkan satu daripada 7 sumber air. Air paip tu dia tak jadi sendiri. Okey, air paip itu adalah sebagai alat untuk menyalurkan air kepada kita daripada sumber-sumber ni lah. Air hujan pun tak boleh tadah paip, kena tadah bekas. Okey, air mata air sungai, air laut, air perigi, air salji ataupun air embun. Yang kedua, tanah. Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Okey, debu tanah ni mesti suci daripada najis untuk bertayamum sebagai ganti kepada wuduk dan mandi wajib. Sekarang ni ada orang jual, tak silap saya, debu untuk bertayamum. Okey, kita buat sendiri pun boleh. Okey, sebab tayamum ni wujud bila berlaku kemarau dan pada waktu itu tak adalah tanah yang berseluk dan sebagainya. Okey, kita ambil tanah tu, kita buat bagi halus untuk digunakan untuk bertayamum. Okey, tayamum akan berlaku ketika ketiadaan air untuk berwuduk atau bersuci seperti pada waktu musim kemarau yang panjang. Okey, ketiadaan air untuk berwuduk atau bersuci seperti pada waktu musim kemarau yang panjang. Okey, tak ada air. Ataupun anggota wuduk cedera atau sakit dan tidak boleh terkena air. Maka pada waktu dua keadaan ni kita boleh bertayamum. Okey, yang ketiga, batu atau benda kesat. Okey. Yang pertama, batu yang suci boleh digunakan untuk istinja di samping penggunaan air. Okey. Batu ni mesti batu yang bukan batu yang licin, batu yang kesat dan ada bucu. Boleh digunakan untuk istinja. Okey, alat lain yang boleh digunakan untuk istinja ialah tisu, kertas dan daun. Tisu ni pun bukan tisu yang tisu muka, tisu basah tu. Okey, tisu yang kering dan kesat. Okey, yang tisu tandas tu. Yang biasa orang Cina guna tu, yang tu boleh. Okey. Macam mana penggunaan tisu basah? Okey, biasa kita tengok, okey, masyarakat kita ini banyak menggunakan tisu basah terutamanya nak lap baby yang kencing atau buang air kan. Okey. Boleh digunakan. Tetapi lepas menggunakan tu kena menggunakan tisu yang kesat lah untuk memastikan bersih, suci. Kalau guna tisu basah itu sahaja bersih tetapi tidak suci. Tisu basah bersih tetapi tidak suci. Kena guna tisu yang kesat. Tisu tandas tu lah. Okey, kertas yang kesat dan tidak ada sebarang tulisan dan sebagainya lah, kertas yang kosong. Okey. Kertas pasir boleh tak? Tak boleh. Itu berbahaya. Boleh melukakan. Okey, daun pun sama, daun yang kesat dan tidak berbahaya. Kena pilihlah daun yang jenis kesat, bukan daun yang jenis licin dan tidak berbahaya, sama ada tajam ataupun jenis daun yang gatal. Okey. Itu batu atau benda kesat yang boleh digunakan untuk bersuci. Okey, sekarang kita tengok air yang boleh digunakan untuk bersuci. Okey, untuk bersuci satu sahaja yang boleh digunakan, itu air mutlak. Okey, air mutlak, iaitu air yang suci dan boleh digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Air yang suci boleh digunakan
untuk mengangkat hadas. Okey, hadas tadi kan ada dua, hadas besar, hadas kecil, atau bersuci. Bersuci daripada apa? Daripada najis. Ada berapa jenis najis? Ada 3. Mutawasit, mukhaffafah, mutawassithah dan mughallazah. Okey. Sifat air mutlak. Okey, air yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci. Okey, maksudnya air yang belum digunakan lagi. Okey, contohnya air yang dah digunakan macam inilah. Okey, contohnya kita ambil air sembahyang. Okey, bawah saluran paip tu kita letak baldi. Kita tadah air tu. Okey. Air tu, lepas tu kita nak guna air tu untuk buat cebok lah. Contohnya untuk buat basuh kencing ataupun basuh berak kita. Okey. Tak boleh. Okey, tak boleh sebab air tu dah digunakan. Okey, berbeza kalau air yang kita tadah daripada paip. Okey, kita tadah daripada paip dan air tu tak kena apa-apa pun lagi. Okey, belum digunakan, maksudnya air bersih. Baru lepas tadah, okey, kita boleh ambil air tu untuk bersuci, untuk buat basuh kencing, basuh berak kita. Untuk basuhkan najis-najis yang lain lah. Okey, yang kedua, air yang tidak berubah sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang masuk ke dalamnya. Okey, air yang tidak berubah warna, bau, sama ada bau, warna atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Okey, ini asalnya air mutlak. Okey, air mutlak, air dalam baldi yang situasi, contoh situasi yang kedua yang saya bagi tadi. Okey, kita letak air dalam satu bekas. Okey, kita niat air itu digunakan untuk mengangkat hadas, untuk bersuci. Memang kita tak sentuh air itu. Okey, air yang bersih. Okey. Air itu boleh digunakan selagi tidak berubah bau, warna atau rasa dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya. Benda asing ni apa-apalah, sirap ke termasuk dalam tu. Okey. Apa lagi? Termasuk najis sendiri ke ataupun terpercik. Kalau air tu tak cukup 2 kolah, tak boleh gunalah. Kalau dah lebih 2 kolah, boleh digunakan. Kalau tidak ada bau, warna ataupun rasa dia ni tak terjejas. Tapi kalau kurang daripada 2 kolah, okay, sebab masuk benda asing dan ada bau, warna dan rasa, maka air tu tak suci lagi lah. Tak jadi air mutlak. Okey, kegunaan dia mandi wajib, berwuduk dan membasuh sesuatu yang terkena najis. Okey, kita tengok air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, air mustakmal. Pengertian itu air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air itu suci. Tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Maksud dia boleh digunakan untuk benda lain lah. Sifat dia air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci. Macam air yang saya cakap tadi lah, air yang kita tadah dalam baldi tu. Kita ambil sembahyang, kita tadah. Okay. Kegunaannya boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas dan bersuci. Contohnya, saya pada minum, okay, boleh buat mandi. Mandi biasa, mandi harus kan. Mandi kan ada 3. Mandi sunat, mandi wajib, mandi harus. Mandi sunat ni macam mana? Mandi sebab sesuatu perkara. Contohnya mandi hari Jumaat, mandi sebab hari raya Aidilfitri dan sebagainya. Okay, mandi hadas tu, mandi wajib. Okay, mandi harus ni, mandi hari-hari lah. Mandi harus ni, boleh guna air mustakmal. Tak perlu guna air mutlak. Sebab dia untuk cucikan diri kita daripada bau badan dan sebagainya kan. Untuk kita rasa selesa. Okay, yang seterusnya air muqayyad. Okay, air muqayyad ni itu air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci. Okay. Bahan tu suci. Maksudnya suci ni tak kotor, tak bercampur dengan najis dan boleh digunakan. Okay. Sifat dia, okay, bila bercampur dengan benda suci ni berubah warna. Contohnya air kopi. Kopi tu kan suci. Suci kita boleh guna. Dia tak kotor, suci tu. Okay. Dia pun bercampur dengan air. Okay.
Kalau bercampur dengan air mutlak pun tadi dia jadi air muqayyad. Okey. Sebab dia telah berubah warna. Okey, berubah bau. Contoh pewangi pakaian. Okey, pewangi pakaian. Okey, kita campur dengan air. Okey, contohnya kita masukkan soflan dalam air tu. Okey, berubah bau dia. Okey, juga air muqayyad. Okey, masuk air gula akan berubah rasa dia. Okey, jadi air muqayyad. Tak boleh guna untuk bersuci lah. Tetapi boleh digunakan untuk kegunaan kita. Okey. Kegunaan dia boleh digunakan selagi tidak rosak atau bercampur dengan najis. Air kopi boleh minum. Wangi pakaian boleh wangikan pakaian. Air gula boleh masukkan dalam minuman. Okey, contoh kan. Okey, selagi tidak rosak atau bercampur dengan najis. Okey, yang seterusnya air musyammas. Okey, yang ni pun tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari, kecuali bekas emas dan perak. Okey, air itu air yang kita simpan. Okey, kita simpan dalam bekas logam, besi contohnya. Okey, dan terdedah kepada cahaya matahari. Bila kena cahaya matahari, air itu kan akan menjadi panas. Kecuali bekas tu bekas emas dan perak. Okay, sifat air ni macam mana? Air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas. Contoh tempat kita pun musim kemarau kan. Air tu panas. Okey. Gunaan makruh digunakan ketika panas. Kena sejukkan terlebih dahulu. Samalah. Kita kan biasa kalau siapa biasa buka paip yang orang tak guna lagi, contoh kita masuk tandas tu memang tak ada guna lagi. Musim kemarau, musim panas, tengah hari. Kita buka paip. Biasa panas kan air tu. Jangan guna lagi lah. Tunggu keluar yang air sejuk. Tadah dulu air tu dalam bekas. Boleh gunakan untuk benda lain lagi nanti. Okey, tunggu air yang sejuk keluar. Yang mula-mula tu panas. Kita pun tak sanggup nak guna kan. Okey, panas. Okey, yang seterusnya air mutanajis. Itu air yang bercampur dengan najis. Pengertian dia air yang dimasuki atau terkena najis. Sifat dia, sifat air ini air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qolah walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa. Okey. Air yang tidak mengalir, yang berubah warna, bau atau rasanya seperti dimasuki najis walaupun melebihi 2 qolah. Okey, kita tengok yang atas ni dulu. Okey, air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai 2 qolah. Okey, air dalam bekas ni. Air di dalam bekas. Okey. Dan telah dimasuki najis. Dan sukatan air tersebut tidak sampai 2 qolah. Walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa, tetap dikira sebagai air mutanajis. Sebabnya air tersebut berada dalam satu bekas yang tidak mencukupi 2 qolah dan ada najis di dalamnya, walaupun tidak berubah warna, bau dan rasa, itu juga air mutanajis. Okay, yang kedua, air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi 2 qolah. Okay, yang atas ni tak cukup 2 qolah. Yang bawah ni yang melebihi 2 qolah. Tetapi air tu bertakung. Tidak mengalir. Okey, contohnya air tasik lah. Air tasik. Dan air tasik ataupun air kolam. Okey, pada asalnya air itu boleh digunakan untuk bersuci sebab air itu melebihi 2 qolah. Dia tidak mengalir. Sifat air tasik, air kolam ni tidak mengalir. Okey. Tetapi walaupun air itu melebihi 2 qolah, tetapi tiba-tiba dimasuki najis, bangkai ke contohnya, menyebabkan bau dia berubah. Okey, rasa dia pun mungkin berubah. Okey, warna dia mungkin kehitaman. Okey, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu air mutanajis. Dua keadaan. Okey, yang ni tak berubah warna, bau dan rasa. Tetapi sebab air tu tak cukup 2 qolah,
dia tetap juga dikira air mutanajis bila dimasuki najis. Okey, kegunaan tidak sah bersuci dan tidak boleh diminum. Air kotor lah kan. Air mutanajis bercampur dengan najis. Kita tengok kadar 2 kolah tu macam mana. Okey, 2 kolah ni mengikut 2 kolah ni, siapa yang biasa tengok kolah, bukan bermaksud 2 kolah yang berlainan, kolah 1, kolah 2. Tetapi sukatan air 2 kolah ni, iaitu air dalam satu tempat tu, tak kira dia berada dalam bentuk kolah yang biasa dibuat, yang biasa kita tengok di madrasah, di masjid-masjid tu. Okey. Tetapi yang dimaksudkan di sini air 2 kolah, sukatan air tersebut, tak kira lah disimpan dalam tangki ke atau bekas macam mana sekalipun. Okey, timbangan air tersebut secara tradisionalnya ialah 500 kati Baghdad. Okey. Hari ni dah tak ada kati ni. Okey, bersamaan dari segi liternya antara 192 hingga 270 liter. Hasta 1/4 hasta padu, tin minyak tanah 9/2/3 atau 13 tin minyak tanah. Okey, ini sukatan air dia. Okey, kalau sukatannya air yang ni melebihi 192, yang ni dari segi hastanya melebihi 1/4 hasta padu, yang ni melebihi 9/2/3 ataupun 3 hingga 13 tin, maka air itu cukup 2 kolah, boleh digunakan untuk bersuci. Apatah lagi untuk kegunaan harian, lagi boleh lah. Sebab boleh digunakan untuk bersuci, dikira sebagai air mutlak selagi tidak bercampur dengan najis dan berubah bau, warna dan kadar 2 kolah ni Rasulullah SAW memperjelaskan melalui hadis baginda. Okey. Okey, hadisnya, idza kana al-ma'u qultaini lam yahmilil khabasa. Okey. Riwayat Abu Daud. Okey, terjemahan, apabila air mencukupi 2 kolah, air tersebut tidak mengandungi kotoran ataupun najis. Okey, jadi tu Rasulullah dah bagi tahu bila cukup 2 kolah, ni hadis sahih 2 kolah air tersebut tidak mengandungi kotoran ataupun najis. Maksudnya air tersebut bersih. Okey, sekarang kita tengok perbezaan antara bersih dan suci. Kita tengok bersih dulu. Tu pakaian, contoh pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak. Okey. Contohnya baju kita terkena najis. Dalam perjalanan tu tiba-tiba terkena najis. Balik kat rumah kita tu basuh dengan air dan sabun tetapi kita tidak menggunakan air mutlak. Contoh kita guna air mustakmal, air dah ada dalam bekas. Okey. Keadaan kain tu macam mana? Pakaian tu bersih daripada najis tetapi tidak suci. Okey, hukum dia apa? Tidak boleh digunakan untuk solat. Okey, bagaimana pula dengan suci? Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan. Contohnya, okey, sedang kita makan tu tiba-tiba pakaian kita terkena kuah kari lah, contohnya kita makan roti canai tiba-tiba terkena. Okey, dan kita lap guna sapu tangan ataupun tisu. Okey, apa hukum dia? Tidak bersih. Nampak comot kan? Tidak bersih. Kalau baju putih tu nampak comot, tetapi suci. Boleh digunakan untuk solat. Sebab kuah kari tadi bukan benda najis. Bukan benda najis. Berbeza antara bersih dengan suci. Okay. Yang ni terkena najis. Okay. Walaupun basuh dengan air bercampur sabun, dah hilang bau, warna dan rasa, tapi kita tak menggunakan air mutlak, tetap dianggap tidak suci. Bersih tetapi tidak suci. Yang suci ni pakaian kita yang terkena, ataupun pakaian ke, badan ke, tempat solat, tempat kita nak buat ibadat ke, terkena benda yang bukan najis dan cukup kita lap, walaupun tidak bersih tetapi tetap suci dan boleh digunakan untuk solat atau ibadat-ibadat lain.
kepentingan bersuci terhadap diri dan persekitaran. Okey, sentiasa bersiap sedia untuk beribadat, memelihara kesihatan dan menghindari penyakit, mewujudkan persekitaran ceria dan kondusif, menjadikan suasana tempat ibadat sentiasa selesa, meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat, mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepentingan dia. Kita dalam keadaan suci kan. Kita sentiasa bersedia untuk beribadat bila-bila masa. Bila suci, bersih, terpelihara kesihatan kita dan menghindari penyakit. Bayangkanlah, najis ada pada badan kita, pada pakaian kita. Najis kan benda kotor dan ada kuman. Boleh menyebabkan kita sakit. Jadi, bila kita bersih, kita dapat pelihara kesihatan dan menghindari penyakit. Yang seterusnya mewujudkan persekitaran ceria dan kondusif. Ceria lah bila bersih kan. Tak ada bau, tak ada warna-warna yang menjijikkan, kondusif. Kita duduk pun selesa. Menjadikan suasana tempat ibadat sentiasa selesa. Kita nak buat ibadat pun selesa. Kalau sini ada najis, situ ada najis kan tak selesa. Meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan umat. Kalau kita dalam keadaan sentiasa suci, sentiasa bersih, maruah diri kita akan terpelihara. Menjadi lambang ketamadunan umat, terutamanya di mata orang-orang kafir. Islam kan mementingkan kebersihan. Jadi kita kena jagalah sebagai tanda kita ni orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang seterusnya mendapat keredaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana sampai sini? Ustazah harap semuanya mendapat manfaat, dapat faham tajuk yang kita belajar pada hari ini, iaitu kebersihan, bersuci asas kebersihan. Harap semua faham dan boleh ulang tayang video ni dan boleh ambil nota yang ada dekat sini. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa pada video-video yang akan datang, insya-Allah.